Okey. Contohnya kalau kita lihat di sini iaitu soalan nombor 1 ini. Okey. So bila kita tengok hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat yang wujud sejak zaman Kesultanan Melaka, ini adalah bab 1 form 4. Okey, bab 1 form 4. Begitu juga kalau kita lihat soalan nombor 2. Okey. Okey, menandatangani perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini bab berapa cikgu? Ini bab 5 form 4. Okey, bab 5 form 4. Iaitu PTM 1948. Kemudian soalan yang ketiga pula, kalau kita lihat soalan ketiga, okey, iaitu raja yang bergelar yang di Pertuan Agong. Okey, so kalau yang di Pertuan Agong ini adalah bab yang ketiga. Okey, bab 3 form 5. Bab yang ketiga form 5 iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan soalan yang keempat iaitu dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru adalah daripada bab yang ke-8. Okey, bab 8 iaitu form 5. Jadi kalau kita lihat di sini terbuktilah bahawa dalam soalan struktur, soalan 1, 2 adalah form 4, soalan 3 dengan 4 adalah form 5. Okey, so itu kita faham. So daripada sini, barulah kita cuba untuk menjawab soalan ini satu per satu. Okey, baik. So, soalan-soalan ini, okey, untuk pengetahuan kamu, baik, soalan-soalan ini sebenarnya untuk pengetahuan kamu, soalan-soalan ini tidak mengikut ramalan. Okey, seperti mana yang cikgu kata, okey, ramalan. Okey, kalau kamu mungkin sekarang ni, okey, kamu banyak dapat topik yang diorang kata, okey, bab ni mungkin masuk, subtopik ini mungkin masuk, subtopik ini mungkin masuk, oh ini mungkin masuk, ini mungkin tak, ini mungkin masuk. Baik, so kita tidak akan bincangkan ikut subtopik yang diramalkan kerana untuk pengetahuan kamu, okey, soalan 1 dengan 3 bab berapa? Okey, 1 dengan 3, 1 dengan, kita tak boleh ramalkan. Kerana apa? Kamu, untuk pengetahuan kamu, di Selangor saja ada 3 set trial SPM. 3 set. Okey. So kita tak tahu yang mana satu. Okey, yang mana satu yang akan keluar, yang kamu akan dapat. Sama ada set 1 ke, set 2 ke, set 3, kita tak tahu. Bergantung kepada sekolah. Okey, jadi kita tak berani nak ramalkan mana-mana subtopik ya. Begitu juga untuk negeri-negeri lain. Negeri-negeri lain pun biasanya ada set trial sampai 3 set ataupun 4 set. Which is kita tak tahu kamu akan dapat yang mana. So, untuk play safe, kita jangan terlalu fokus kepada trial tu lah. Ataupun kita jangan fokus kepada set ataupun kepada fokus ataupun kepada ramalan-ramalan tu yang jangan fokus sangat. Baik. So, ada yang tanya tadi, Roshan tanya, tapi SPM semua sama kan? Ya, SPM semua sama. SPM, kertas SPM, okey, iaitu satu Malaysia, set dia sama. Kertas SPM, satu Malaysia, set dia sama. Tapi kalau trial tak. Trial dia ikut negeri. Ya, dan dia akan berikan 3 set, 4 set macam tu. Baik. Cikgu, soalan 1 dengan 3 bab berapa? Okey. Soalan 1 tadi adalah diambil daripada bab 1. Bab 1 form 4. Dan soalan 3 tadi diambil daripada bab 3 form 5. Okey, baik. So, oleh sebab itu cikgu tidak membuat apa-apa fokus kat sini ya. Kita akan terus bincangkan soalan bagaimana untuk menjawab soalan. Okey. Okey, Aisyah. Baik, kita tengok soalan nombor 1 dulu. Okey, so kita lihat Raja 1 menunjukkan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini kalau tak salah cikgu adalah subtopik 1.3 atau 1.4. Okey, dalam bahagian-bahagian akhir bab 1. Golongan pemerintah dan golongan rakyat, nyatakan mereka yang termasuk dalam golongan berikut. Baik, untuk menjawab soalan ini, kamu akan terus tengok berapa markah diberi? 2. Kalau 2 markah, okey, dan dia ada buat point seperti ini,
Okey, untuk poin seperti ini tak perlu guna ayat. Terus saja bina jawapan. Okey, pemerintah nyatakan mereka yang termasuk dalam golongan berikut. Kamu boleh mentionkan sama ada raja, ataupun juga sultan, ataupun juga pembesar. Atau pembesar. Mana-mana pun boleh. So itu golongan pemerintah. Manakala untuk rakyat pula, so kamu boleh mentionkan rakyat ni macam mana cikgu? Kamu boleh tuliskan seperti iaitu artisan. Ya, artisan. Artisan ke? Bolehlah. Kemudian nelayan ataupun para pedagang. Pedagang. So ini dikatakan sebagai petani pun boleh. Jadi ini semua adalah dikatakan sebagai kategori golongan rakyat. Mana-mana ini mana-mana, boleh pilih mana-mana. Bukannya semua. Boleh pilih mana-mana salah satu. Bangsawan. Golongan bangsawan. Bagus soalan tu. Bangsawan kebiasaannya adalah golongan pemerintah. Biasanya pembesar inilah yang dimaksudkan sebagai golongan bangsawan. Biasanya biasanya contoh macam bendahara, temenggung, penghulu bendahari, mereka inilah sebenarnya golongan bangsawan. Ya. Kalau hamba pun boleh, tetapi tak apa. Ya, tak apa. Tapi lebih baik kita ambil raja, sultan dan pembesar lah. Itu memang jelas golongan pemerintah. Baik. Kalau hamba, hamba kita boleh kata sebagai rakyat juga. Kan, rakyat juga. Tetapi cikgu tak syorkan hamba itulah. Kerana hamba ni, kalau kita lihat, hamba ni, ada tak terlibat dalam sistem serah? Ada tak? Ada tak sistem serah? Hamba kena bayar ufti tak kepada pemerintah? Tak ada kan? Sebab hamba dimiliki oleh tuan dia. Jadi hamba hanya berkhidmat kepada tuan dia. Jadi cikgu rasa untuk lebih selamat jangan letak hamba. Jangan. Jangan letak hamba. Baik. So, ada yang kata, ada yang tanya, cikgu, artisan tu apa? Bagus soalan tu. Baik. Artisan tu apa? Artisan ini sebenarnya adalah golongan tukang. Kamu tahu tukang? Iaitu orang-orang yang buat tukang-tukang. Itu artisan. Istilah dia artisan. Seperti apa? Tukang kayu. Kemudian juga tukang batu. Ataupun juga tukang besi. Semua yang tukang-tukang itu, itu dipanggil artisan. Ini istilah yang kamu kena faham. Tukang-tukang kayu, tukang batu, tukang besi itu dipanggil sebagai artisan. Sistem serah tu apa cikgu? Baik. Alamak, sistem serah tu apa? Baik. Baik. Apa dah bunyi? Baik. Apa itu sistem serah? Baik, dalam Kesultanan Melayu Melaka, dia ada dua sistem. Ada dua sistem, iaitu sistem serah dan juga sistem kerah. Iaitu kena ingat dia ada dua sistem. Rakyat dia kena dia ada dua sistem, iaitu sistem serah. Apa itu sistem serah? Baik, sistem serah iaitu sistem di mana rakyat perlu ini cikgu nak ajar kamu Kalau apa juga yang cikgu conteng kat sini semua, kamu ambil. Kamu conteng juga. Dalam kertas kamu. Supaya apa? Ini sebagai satu nota yang secara tidak langsung. Yang kemungkinan besar banyak membantu kamu. Baik.
Apa itu sistem serah? Sistem serah ialah rakyat perlu memberikan sedikit daripada hasil hasil pertanian mereka. Pertanian untuk diserahkan kepada pemerintah. Kenapa nak diberikan kepada pemerintah? Sebagai tanda sebagai tanda kita kata sebagai tanda kesetiaan. Kesetiaan kepada pemerintah. Itu sistem serah. Memberikan sedikit hasil pertanian. Maknanya hasil pertanian ke, hasil keuntungan ke, dalam perniagaan dia tak semestinya pertanian hasil pertanian ataupun hasil keuntungan daripada perdagangan ke kan. Sebagai tanda kesetiaan, dia macam cukai lah. Dia macam cukai tapi rakyat memberikan sedikit daripada hasil tu. Dan satu lagi, dalam rakyat mesti ada sistem apa? Iaitu sistem kerah. Di mana dalam sistem kerah, rakyat perlu untuk apa? Perlu menyumbangkan tenaga. Menyumbangkan usaha dan tenaga. Apabila diperlukan. Diperlukan oleh pemerintah. Rakyat perlu menyumbangkan usaha dan tenaga apabila diperlukan oleh pemerintah. Dan ada bayaran tak? Tiada. Rakyat perlu menyumbangkan usaha dan tenaga tanpa sebarang bayaran apabila diperlukan oleh pemerintah. Contohnya apa? Contohnya seperti gotong royong. Gotong royong membina istana, pelabuhan, jambatan dan sebagainya lah, dan lain-lain lagi. So, itu sistem kerah. Perbezaan sistem kerah dengan sistem serah akan memberikan sedikit daripada hasil pertanian dan keuntungan. Manakala sistem kerah menyumbangkan usaha dan tenaga tanpa sebarang bayaran. Itu beza serah dan kerah. Itu perbezaan dia. Baik. Jadi, soalan yang B. Soalan yang B, bagaimana untuk rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman tersebut? Maknanya, inilah cara dia. Ini cara dia. Iaitu, kamu kena mentionkan kedua-dua ini. Sistem serah dan sistem kerah. Iaitu boleh 4 markah. Boleh 4 markah. Jadi bagaimana cara untuk membina rakyat membuktikan kesetiaan? Bukan dia minum air sumpah ke? Bukan. Ingat soalan, tengok soalan balik. Pada zaman tersebut. Baik, bila zaman tersebut ni zaman mana cikgu? Cuba tengok balik soalan ke atas tu. Tengok balik soalan ke atas tu. Zaman mana? Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka dia tak ada minum air sumpah. Yang minum air sumpah tu iaitu zaman Kerajaan Majapahit. Zaman Kerajaan Alam Melayu. Jadi itu perbezaan dia. Jangan kau buat itu. Jadi so korang kena bezakan antara sistem Kerajaan Alam Melayu dengan Kerajaan Melayu Melaka dalam bab 1. Bezakan betul-betul. Baik. So bagaimana nak jawab soalan B? Iaitu kamu boleh bina ayat, ambil daripada ayat soalan macam biasa. Rakyat perlu membuktikan. Rakyat membuktikan kesetiaan mereka
kepada golongan pemerintah. Okey, pemerintah dengan okey membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah melalui kita boleh buat melalui sistem serah dan sistem kerah. Baik, kemudian kamu mentionkan sistem serah, ataupun kita kata dalam sistem serah, dalam sistem serah rakyat perlu memberikan sedikit daripada hasil pertanian ataupun hasil masyhul, disebut masyhul hasil masyhul mereka untuk mereka rakyat perlu memberikan sedikit daripada hasil masyhul mereka kepada pemerintah, kepada pemerintah sebagai tanda kesetiaan kepada pemerintah. Titik. Okey. So di sini dah 2 markah. Okey, dah 2 markah dah. Kemudian selain itu rakyat juga selain itu rakyat juga perlu menyumbangkan tenaga, usaha dan tenaga, apabila diperlukan, apabila diperlukan oleh pemerintah tanpa sebarang bayaran. Boleh. Aisyah pun boleh juga. Tanpa sebarang bayaran. Ini dipanggil, dikatakan sebagai sistem kerah pun boleh. Sistem kerah contohnya bergotong royong membina istana dan pelabuhan. Itu. Cukup. So itu adalah 4 markah. 4 markah. Maknanya inilah cara bagaimana rakyat membuktikan kesetiaan mereka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kalau soalan tanya, membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman, boleh tulis tentang cukai? Ada mention cukai ke? Iaitu membayar cukai. Itu secara umumnya Isaac. Secara umumnya cukai. Tapi zaman dulu pun, rakyat sebenarnya tidak dikatakan memberi cukai, tetapi memberikan hasil. Cukai ni untuk perdagangan lah. Zaman dulu dia dikenakan kepada para pedagang. So kepada rakyat dia tak dipanggil cukai. Dia panggil sistem serah. So kena mentionkan betul-betul, kena fahami betul-betul perbezaan antara zaman Kesultanan Melaka dengan zaman kerajaan Alam Melayu. Ya. Okey. Baik, dah dapat? Kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan C. Boleh? Okey, boleh Okey, baik. Okey, ingat kalau nak jawab mesti kejar kepada markah penuh. Okey, baik, soalan C. Soalan C biasanya adalah soalan kehebat. So kita lihat di sini hubungan. Ingat betul-betul. Fahami kehendak soalan. Contoh C. Hubungan timbal balik ini memainkan peranan penting dalam masyarakat dari dahulu sehingga kini. Jelaskan manfaat
hubungan tersebut. Take note benda ini. Apa itu manfaat? Manfaat itu adalah faedah ataupun juga dipanggil sebagai benefit. Okay. So, kena jelas benda ni. Sebab kita khawatir kamu nanti bagi jawapan panjang-panjang, sudahnya rupanya dapat kosong. Tidak relevan. Kenapa tak relevan? Tidak menjawab soalan. Kenapa tak jawab soalan? Soalan nak manfaat, kamu berikan faktor. Soalan nak manfaat, kamu bagi tentang peranan masing-masing. Jadi kena faham. Jawab soalan. Tak jawab soalan, tak dapat markah. Ingat Baik. So, contoh. Apakah manfaat? Apakah benefit? Faedah. Hubungan. Antara siapa ni? Hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Pemerintah, dan juga rakyat. Apakah manfaat dia? Baik. So, sila berikan jawapan. Sila berikan, suggestkan jawapan. It's okay, Najib, iaitu macam mana jawab soalan ni, cikgu? Baik, tengok 4 markah. Bila 4 markah, kita punya strategi apa? Strategi kita adalah make sure dia adalah 4 markah, bermakna kita akan buat 2 fakta dan juga 2 huraian. Note benda tu. Baik. So, 2 fakta, 2 huraian. Baik. So, apa yang kita nak berikan, cikgu, pada fakta? Berikan fakta. So, huraian kemudian. Cari fakta ni dulu. Cari fakta tu dulu. So apakah fakta dia? Iaitu apakah faedah dia? Senang saja. Cikgu boleh tak kita bagi 4 fakta? Boleh bagi 4 fakta. Boleh. Tetapi harus diingat, di antara 4 fakta dengan 2 fakta, lebih mana mudah untuk diingat? Sudah tentu yang lebih sikit senang nak ingat. Tapi mungkin kamu kata apa? Cikgu, saya tak tahu macam mana nak huraikan. Sebenarnya, huraikan itu lebih mudah daripada cari 4 fakta. Sebab huraian yang kedua tu, huraian itu boleh diambil daripada fakta tadi. Sebab you just explain little bit more about fakta. Itu je. So itu maksud huraian. You explain lebih detail tentang fakta-fakta. Itu lebih mudah. Jadi kalau kita lihat contohnya, apakah faedah? Pemerintah, hubungan pemerintah dan juga rakyat. So kamu boleh lihat bahawa faedah dia kamu boleh ambil dari sudut pemerintah dan juga kamu boleh ambil daripada sudut rakyat. Kita ambil daripada sudut pemerintah. Iaitu kita boleh kata bahawa hubungan ini akan dapat akan dapat menjalin hubungan yang baik. Maknanya akan mengeratkan kerjasama. Kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Dan kerjasama ini apakah kesan dia? Ini fakta. Ini fakta akan dapat mengeratkan kerjasama. Itu F1. Dapat mengeratkan kerjasama antara pemerintah dan rakyat. So huraian dia, so kita boleh kata apa benefit dia? Selain dapat mengeratkan kerjasama, dan benefitnya adalah akan dapat dapat meningkatkan kesejahteraan, maknanya keamanan negara dan juga kekayaan, kemakmuran negeri. Kemakmuran negeri. So itu dapat mengeratkan kerjasama dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran negeri.
Baik. Itu fakta 1 huraian 1. Okey. Kemudian bagaimana dengan fakta 2 pula cikgu? Okey, fakta 2. So, apa yang kita kata bahawa tentang manfaat, benefit hubungan ini. Apa yang rakyat dapat? Okey, apa yang rakyat? Okey, baik. Ya, betul. Apakah timbal balik? Bagus. Apakah hubungan timbal balik? Dia hubungan timbal balik ni macam ni. Hubungan timbal balik ni maknanya adalah hubungan yang memberi manfaat dan kerjasama kedua-dua pihak. Dia macam ni tau. Contoh, hubungan cikgu dengan kamu. Sekarang cikgu berikan kepada kamu. Ini adalah hubungan sehala. Cikgu beri, kamu terima je. Tetapi kalau cikgu beri, kamu terima. Dan kamu beri pula kepada cikgu, cikgu terima. Ini adalah hubungan dua hala. Ataupun hubungan timbal balik. So, hubungan timbal balik tu hubungan dua hala. Which is hubungan yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Faham? Mutualism. So, hubungan yang memberi benefit kepada kedua-dua pihak. Dia bukan one way je. Dia bukan sehala. Tetapi, dia kedua-dua pihak mendapat manfaat. So, itu yang dipanggil timbal balik. Timbal balik. So, kalau kita lihat, apakah benefit kepada manfaat ataupun kepada hubungan timbal balik ini? Yang kedua, kita boleh juga. Jadi yang kedua kita boleh kata bahawa iaitu manfaat hubungan ini iaitu seterusnya, iaitu kebajikan rakyat. Ya, kebajikan rakyat. Terpelihara. Terpelihara. Kerana apa? So kita akan huraikan. Kerana bahawa hubungan yang erat erat ini akan kita kata akan memberi. So kebajikan rakyat terpelihara, hubungan yang erat ini akan mampu, kita ambil sini lah, mampu memberi manfaat ataupun memberi kesan ke? Hubungan yang erat ni, macam mana nak buat ayat ni? Cikgu pun tengah terfikir. Hubungan yang erat ini akan mampu memberi ke? No. Tak. Hubungan yang erat ini akan mampu menjalin. Ya, menjalin. 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 Hubungan yang erat ini akan mampu memberi. Macam mana nak buat ayat dia? Kebajikan rakyat terpelihara. Nak buat ayat tu. Sebab soalan kebat ni nak buat ayat tu sebenarnya. Daripada huraian tu. Hubungan yang erat ini akan mampu memberi kebaikan kepada rakyat. Kerana segala masalah dapat diselesaikan bersama pemerintah. Alright. Dapat jelas. Dia kadang-kadang dia time-time ni apa? Patutlah 11.49. Time-time perut lapar. Baik. So, ini cara dia. Ingat bermakna di sini kamu dapat fakta, kamu senang nak buat huraian. Fakta, kamu senang nak buat huraian dia. Kemudian kamu dapat fakta, kemudian senang nak buat huraian. So di sini cara bagaimana untuk kamu dapatkan dia punya fakta dan huraian dan terus bina ayat jawapan. Okey. Boleh Boleh ke tak boleh?
Ada yang dah ambil point ni? Okey, baik. Bagus, Faris Azad. So, soalan C kebat macam ni, kena kaitkan dengan soalan A ke? Kena kaitkan dengan soalan A. Lebih kurang, Syah. Syah, kamu kena ingat bahawa biasanya, soalan C ni, soalan kebat ini, dia masih lagi dalam konteks A dengan B. Boleh juga, Finis. Boleh. Dia masih lagi dalam konteks yang sama. Soalan satu ni, A, B, C dia masih lagi dalam bab yang sama, dalam konteks yang sama. So, memang boleh kaitkan dengan soalan A. Boleh. Memang boleh. Okey. Baik. Kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, kita nak pergi kepada soalan 2 ke? Nak pergi soalan 2? Memang kalau kita pergi soalan satu-satu ni, memang tak sempat habis sebenarnya. Tak sempat habis pergi KC. Okay. Tapi kalau korang redha, tak ada masalah. Kan, tak ada masalah. Jadi, sebenarnya hari ni mungkin kita sempat untuk tengok yang struktur saja. Yang essay tak sempat ni. Yang essay tak sempat. So, kita ada soalan essay belakang ni. Okay, ada soalan essay belakang ni. Okay, tentang serangan tentera Jepun dan sebagainya. Okey, tak apa. So, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Gambar satu menunjukkan Raja-Raja Melayu di hadapan King's House, Kuala Lumpur, selepas menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. So, kita lihat, nyatakan dua cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nyatakan dua cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Ini memang kamu kena ingat. Ini yang mana, cikgu? Kamu kena ingat, iaitu tentang jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja. Dan jawatan kuasa kerja inilah, dalam ini ada tiga pihak, iaitu Raja-Raja Melayu, kemudian juga ada, kita bukan Raja Melayu, iaitu wakil Raja-Raja Melayu yang pertama. Kemudian kita tahu juga ada lagi, iaitu wakil UMNO, dan satu lagi iaitu wakil British. So, ada tiga pihak dalam jawatan kuasa kerja. Baik. So, dalam jawatan kuasa kerja inilah wakil Raja Melayu dan wakil UMNO telah memberi cadangan tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Cikgu, saya tak ingatlah, cikgu. Faham? Baik. Macam mana ingat, cikgu? Kamu tengok balik Persekutuan Tanah Melayu 1948. Cuba kamu refresh balik. Refresh balik cerita Persekutuan Tanah Melayu 1948. 1948. Persekutuan Tanah Melayu. Kamu kena ingat balik, kenapa ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Baru kamu ingat. Sebelum tu ada Malayan Union, cikgu. Betul. Ada Malayan Union 1946. Apa kaitan dia? Baru saya ingat, cikgu. Malayan Union 1946, Raja-Raja Melayu dengan orang Melayu tak setuju. Betul? Jadi, mereka tak setuju. Mereka menentang Malayan Union. Jadi, oleh sebab itu, British telah pun menubuhkan jawatan kuasa kerja. Dan dalam jawatan kuasa kerja inilah mereka bincang-bincang. Akhirnya, mereka tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nampak tak? Maksudnya sini, apa, cikgu? Sudah tentulah dalam jawatan kuasa kerja ni, cadangan-cadangan Raja Melayu ni mestilah cadangan yang maknanya mereka setuju, yang bukan macam Malayan Union. Yang bukan macam Malayan Union. Malayan Union tu macam mana, cikgu? Berbentuk kesatuan,
Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja, kan? Kemudian pentadbiran diketuai oleh Gubernur Melayu Union. Itu semua tak nak. Jadi apakah cadangan Raja Melayu? Sudah tentu di sini kamu kata, okey, sekarang saya baru ingat. Antara cadangan Raja-Raja Melayu ini, antaranya ialah pembentukan kerajaan. Kerajaan dengan sistem persekutuan. Dengan sistem persekutuan. Itu satu. Sebab itu dikatakan persekutuan tanah Melayu. Bukan kesatuan, sistem persekutuan. Itu. Yang kedua iaitu kita tahu Malay Union, Raja-Raja Melayu tak ada kuasa. Sekarang ni apa cadangan dia? Mengembalikan kuasa. Mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu. So, sudah tentulah ini cadangan dia. Nampak tak? Jadi, kamu boleh letakkan kat sini. Pembentukan kerajaan dengan sistem persekutuan dan juga mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu. Inilah dua cadangan Raja Melayu dan UMNO. Sebab itu, kamu kena faham flow cerita. Malay Union, Persekutuan Tanah Melayu. Malay Union ni bab berapa cikgu? Malay Union ni kan bab 4. Malay Union ni bab 4. Manakala yang Tanah Melayu ini 1948 bab 5. Sebab tu dia ada kaitan dia. Dia ada kaitan. Sebab itu kefahaman sangat-sangat penting. Bukan hafal, tapi faham cerita. Ya, betul Nur Azma. Macam jalan cerita. Yes. Bagus. Okey. So, itu dua cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO dalam pembentukan Persekutuan Melayu. So, oleh kerana diberikan poin seperti ini, kamu tak perlu bina ayat. Tapi janganlah pula buat poin. Macam cikgu ni kan. Jangan buat poin. Terus kepada macam tu. So kita buat macam ni. Baik. So, itu cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Baik. So, kita lihat di sini. Jelaskan kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia yang bersatu padu. 4 markah. Macam kita cerita bahawa 4 markah ini kita punya strategi iaitu biasanya 2 fakta dan juga 2 huraian. Ingat 2 fakta, 2 huraian. So, bagaimana kita nak buat ini cikgu? Baik, kita lihat kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Nampak tak? Korang tengok betul dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Apakah kesan dia? Baik, kita tahu kan bahawa bermula daripada Persekutuan Tanah Melayu inilah, maka bermulalah usaha ke arah kemerdekaan. Betul? Iaitu kita boleh mentionkan. Dia tanya jelaskan kesan. So, kita beri kesan. Kesannya, kesannya yang pertama iaitu ia memulakan usaha ke arah kemerdekaan. Ini kesannya. Ini kesannya. Kerana apa? Kerana selepas itu kita tahu rentetan. Apa itu rentetan cikgu? Selepas Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, rentetan PTM 1948, bermulalah penubuhan jawatan kuasa
Okey, jawatan kuasa apa? Jawatan kuasa CLC. Jawatan kuasa antara kaum. Ya. Okey, jawatan kuasa antara kaum. Okey, iaitu CLC. Okey, dan okey, dan juga sistem ahli. CLC pada bila? Okey, CLC pada 1949 dan sistem ahli pada 1951. Nampak tak? Memulakan usaha ke arah kemerdekaan. Ini apa? Ini fakta satu. Rentetan ni, ini adalah huraian satu. Macam tu. Nampak tak? Sudah ada fakta dan juga huraian. Macam mana cikgu ingat yang ni? Kena letak juga ke tahun tu? Tak payah pun. Sebenarnya tahun tu tak payah tak payah. Tapi kalau kamu ingat letaklah. Macam cikgu ingat. Sebab dia turutan, nampak tak? Okey, PTM 1948, CLC 1949, sistem ahli 1951. Okey, so dia macam berturut-turut. Jadi bila kita susun, senang je. 1948, 49, 51. Nampak tak? Dia turut-turut. Kemudian 1952, okey, kita tahu usaha-usaha ke arah pilihan raya. Badan, okey, 1955 pilihan raya. Kan? Yang ini bab apa cikgu? Ini bab 7. Okey, jawatan kuasa hubungan antara kaum dengan sistem ahli bab 7. Okey. Kemudian yang pilihan raya bab 8. 1955. Selepas pilihan raya, diorang kena buat Suruhanjaya Raid untuk buat perlembagaan Tanah Melayu 1997. So itu bab 9, buat Suruhanjaya Raid. Bab 10, pemasyuran kemerdekaan. So dia dah susun cantik. Itu senang nak ingat. Okey. Baik, saja cikgu mentionkan tahu tu. Okey, baik, fakta yang kedua. Okey, apakah kesan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam usaha membina ni? Okey, pertama memulakan usaha ke arah kemerdekaan. Yang kedua, paling penting kita boleh ambil cadangan tu. Okey, iaitu pengenalan. Pengenalan sistem raja berperlembagaan. Di mana kita tahu bahawa sistem ini telah menjadi apa? Menjadi asas pentadbiran negara Malaysia yang merdeka. Merdeka dan kita tahu bahawa ini telah apa? Telah dan asimilasikan dengan demokrasi berparlimen. Berparlimen. Yes. Apa itu asimilasi? Gabungan, penyatuan. Jadi inilah dia. Okey. So fakta kedua, pengenalan sistem raja berperlembagaan. So yang bawah tu adalah huraian kedua. Huraian kedua. Dah dapat 4 markah. Tada! Senang tak? Senang. Senang sebenarnya. Senang apabila kamu faham. Bila kamu faham, kamu bina ayat jawapan daripada kefahaman kamu. So jangan terikat dengan, kalau nak bagi jawapan mesti ikut ayat buku teks. Tak. Okey, ayat buku teks itu kamu kena hafal. No. So itu bukan caranya. Caranya ialah faham and then bina ayat jawapan kamu sendiri berdasarkan kefahaman kamu. Menjadi asas. Okey. Terima kasih banyak. Asas pentadbiran negara Malaysia. Okey. Baik. Ini tentang bab yang soalan daripada bab yang keempat Malay Union. Hopefully akan keluarlah. Hopefully. Kita tak tahu. Okey, kalau keluar ni kira satu bonus lah. Okey. Baik. Dapat? Boleh kita proceed kepada soalan seterusnya?
Boleh cikgu. Boleh Okey, baik. Terima kasih. Okey. So, itu soalan yang B. Okey, soalan yang C pula. Ini soalan okey, soalan kebat. Okey, pada pendapat anda, mengapakah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 boleh diterima oleh penduduk Tanah Melayu? Okey, mengapa? Sebab-sebab okey, PTM ini boleh diterima penduduk Tanah Melayu. Okey. So di sini okey 4 markah. Baik. Walaupun pada pendapat anda, ingat walaupun pada pendapat anda, kamu tak boleh bagi pendapat kamu sesuka hati. Kerana kita tahu mengapa penubuhan ini boleh diterima penduduk Tanah Melayu. Kerana soalan ini adalah berbentuk ya, betul. Ini adalah soalan berbentuk kebat. Ya, betul kebat. Tapi ini dipanggil kebat. Okay, kebat yang tertutup. Apa maksud kebat tertutup, cikgu? Iaitu kebat yang masih. Okay, yang kebat yang masih berkait dengan fakta dalam buku teks. Okay. So, kebat yang masih berkait dengan fakta dalam buku teks. So, itu dikatakan sebagai kebat tertutup. Kalau kebat terbuka, dia kebat yang tidak berkait dengan fakta dalam buku teks. Boleh faham? Ini kebat tertutup. Maknanya jawapan dia masih lagi ada dalam buku teks. Okay. Sebagai contoh, macam kalau kita lihat macam Zaim. Okay, Zaim bagi jawapan. Okay, pada pendapat anda, mengapakah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 boleh diterima penduduk Tanah Melayu? Okey, so fakta yang pertama, okey, dia kata bahawa kedudukan orang Melayu dikembalikan. Di mana kamu sendiri boleh buat huraian. Huraiannya iaitu kedudukan apa? Kedudukan ataupun status quo. Kedudukan asal ataupun kedudukan asal orang Melayu. Atau status quo. Kedudukan istimewa. Terima kasih banyak Zaim. Cikgu kau ni kadang-kadang bila dah mengajar ni dah lama, dia lapar mulalah. Kan? Tak generate idea. Atau status quo. Orang Melayu. Orang Melayu diiktiraf diiktiraf dalam persekutuan, dalam perjanjian perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik, kemudian fakta yang kedua pula. Ingat dah ada fakta, ada huraian, terus pergi kepada fakta yang kedua. So, kenapa penubuhan Persekutuan Melayu boleh diterima penduduk Tanah Melayu? Kerana yang kedua kita tahu bahawa kedudukan dan kuasa. Ini penting. Kuasa Raja-Raja Melayu telah dipulihkan. Telah dipulihkan. Maka apa huraiannya? Iaitu kita tahu bahawa Raja Melayu, Raja-Raja Melayu mempunyai iaitu mempunyai kuasa dalam perundangan perundangan persekutuan Persekutuan Tanah Melayu. Ataupun kita nak buat macam ni cikgu. Kedudukan kuasa Raja-Raja Melayu telah dipulihkan. Kita boleh buat dia punya penanda wacana. Hal ini dibuktikan dengan Raja-Raja Melayu mempunyai atau memiliki kuasa
Sekejap, memiliki kuasa. Okey, memiliki kuasa dalam perundangan Persekutuan Tanah Melayu. Dan juga, ya betul, zaim iaitu, boleh tambahkan lagi huraiannya yang ketiga iaitu, iaitu mereka menganggotai, Raja-Raja Melayu menganggotai Majlis Raja-Raja Melayu. Bagi membincangkan isu pentadbiran, ya, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik. Ini cara dia. Bagaimana untuk kamu membina ayat jawapan. Tapi kena faham, kalau soalan macam ini, kamu kena mula dengan ayat apa? Soalan seperti ini, kamu kena mula dengan ayat apa? Mesti mula dengan ayat pada pendapat saya. Ingat pada pendapat saya. Kemudian ambil ayat soalan. Penubuhan. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik, cikgu. Ini soalan yang selalu pelajar tanya. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Cikgu. Takkan setiap kali saya nak tulis Persekutuan Tanah Melayu, panjang lah cikgu. Baik, boleh pendek. Boleh pendek kalau kamu buat macam ni. Pada pendapat saya, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, kamu buat dalam kurungan PTM 1948. Boleh diterima. Boleh terima. Kerana. Dan kamu sambung jawapan dia. Kan? Macam ni kan? Baik. Kemudian bila kamu buat jawapan yang seterusnya, kamu boleh guna short form PTM 1948. So, kamu boleh guna short form PTM 1948. Boleh guna. Pada sini. Kemudian pada juga di sini. Sebab apa? Sebab kat sini kamu dah mentionkan. Kamu gunakan short form kat sini. So, yang ini penting. Kalau kamu tak mentionkan yang ini, terus guna PTM, itu tak boleh. Kamu tak boleh guna short form. Kamu kena mentionkan pada peringkat awal tu, ada short form tu. Pada pendapat saya, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, PTM 1948. Kena mentionkan tu dulu. Dan baru boleh guna, yang ini dah tak perlu guna Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dah. Perjanjian PTM 1948. Dah boleh dah. So, itu cara bagaimana teknik bagaimana untuk kamu membina ayat jawapan berdasarkan itu. Baik. So, kita ada masa lagi. Cikgu nak, semua pelajar seperti biasa, semua pelajar yang ada dalam grup ini, yang ada dalam sekarang ni, kamu semua sila bina ayat jawapan. Bina ayat jawapan, dalam Zoom chat. Tahu Zoom chat? Dekat chat tu, dekat bawah tu kan ada chat kan? Kamu klik chat kat situ, kemudian kamu tulis direct message to tu, TO kan, to Cikgu Rafi, maknanya direct message, dan kemudian kamu bina ayat jawapan. Bina ayat jawapan. Berdasarkan apa cikgu? Jawapan sendiri ke? Tak. Jawapan yang telah cikgu berikan ni. Gunakan semua fakta-fakta yang ada ni. Guna semua yang ada ni dan bina ayat jawapan dalam Zoom chat. Make sure ada penanda wacana, ayat yang lengkap, ada titik dan sebagainya. So, cikgu beri kamu masa 15 minit untuk bina ayat jawapan ini. Sekarang. Dan cikgu nak semua hantar sebelum 12.30. Especially pelajar-pelajar seperti Zaim, Syafinas, Sira. Begitu juga yang paling penting seperti Samuel, Azma, Noha, Najihah, Nafi, kamu kena buat Nafi. Isaac buat. Kemudian juga Hanusha. Itu penting.
Ica kena buat Ca. Serta juga Arif Hakim, serta Aimar Hendrov dan juga Aiman Haris. Yang lain pun okey, wajib. Yang lain pun wajib hantar juga Tapi yang cikgu sebutkan tu itu fardu ain. Fardu ain wajib ke atas setiap pelajar. Okey. Okey, wajib ke atas. Fun fact. Wajib ke atas setiap individu. Serius ah? Oh ya ke, Nafi? Good. So, macam mana boleh jawab? Good. Kenapa cikgu suka soalan-soalan ini? Sebab soalan tentang Malay Union dan Persekutuan Tanah Melayu adalah favorite. Okay, dia famous. Favorite. Sebab tu cikgu suka soalan ni. Sebab soalan tentang Malay Union, tentang Persekutuan Tanah Melayu memang favorite. Okay. Jadi, cuba latih. Bina ayat jawapan. Okay, bagus Nafi. Keep it up. Keep it up, don't give up. Okay. Keep it up, don't give up. Okay. Dan don't give up. Kenapa macam tak perlu tambah apa-apa? Ya, tak perlu tambah apa-apa. Memang tak perlu tambah apa-apa. Cikgu suruh bina ayat jawapan je. Tak perlu tambah apa-apa. Bina ayat jawapan je. Kan? Bukannya suruh bagi jawapan. Tak. Suruh bina ayat jawapan. Bina ayat daripada jawapan cikgu beri. Itu je. Senang kan? Dalam kelas cikgu memang macam tu. Cikgu bagi siap-siap jawapan, bincangkan, korang buatlah. Okey. Okey, so ada beberapa orang pelajar yang dah hantar seperti Kaishan. Okey. Bagus. Okey. Bagus. Okey, Kaishan 4 markah. Bagus Kaishan. Cuma kau punya typo lain macam tu. Okey. Pada pendapat saya, penubuhan Persekutuan Melayu 1948, boldness deterring. Boldness deterring. Boleh diterima. Lain macam dia punya apa? Dia punya. Okey. Translator ke? Benda nama. Okay, Samuel. Kerana Melayu dikembalikan. Istimewa Melayu. Okay. Okay, Samuel, hati-hati dengan penggunaan koma dan juga titik. Selalunya cikgu akan mentionkan bahawa koma
Tidak boleh, jangan digunakan untuk fakta dan fakta. Contoh fakta pertama, koma. Fakta kedua, koma. Fakta ketiga, no. No. Jangan guna untuk fakta. Koma sebenarnya digunakan untuk contoh. Okay, contohnya, okay, bandar utama di Malaysia ialah Kuala Lumpur, koma. Ipoh, koma. Seremban, koma. So, koma tu untuk apa tahu? Untuk contoh, bukan untuk fakta. So, hati-hati. Ya. Kalau fakta nak gabung fakta, gunakanlah perkataan dan. Dan dua fakta aja dalam satu ayat. Kemudian titik. Jangan banyak-banyak. Okey. Itu tips dia. Okey, Zaim. Uh, Okey, baik, bagus. Kita perlu membincangkan. Okey. Bagus. 4 markah juga, Zaim. Bagus. Teh Kin Ming. Uh, Okey. Okey, baik, bagus. Teh Kin Ming. Harus diingat soalan tu bermula dengan soalan mengapa. Bila mengapa, bila kamu nak start mulakan jawapan, dia mesti sambung dengan kerana. Ya, kerana. Dia macam kalau why, because. Ya, why, because. So jangan guna ialah. Okay, jangan guna ialah. Ya, kena faham soalan tu. Okay. Baik, Aisyah. Okay. Ya. Bagus. Okey, baik, bagus. Boleh, boleh. Tak ada masalah, Nafiman. Boleh, boleh. Isaac. Okey. Bagus. Bagus, Isaac. 4 markah. Bagus. Aisyah. Bagus. Bagus. 4 markah, Aisyah. Okey. Salah tekan. Okey. Nafiman. Bagus. 4 markah, Nafi. Haris Syafri. Okey. Bagus. Hanusha. Okey. Bagus. Okey. Bagus. 4 markah, Hanusha. Amal Laufa. Mal, bila masuk kau? Masuk, Mal. Cikgu tak sedar bila kau masuk. Amal Alfa. Bagus. 4 markah. Bagus. 4 markah juga untuk Amal Alfa. Sira. Bagus. Bagus, Sira. 4 markah. Bagus. Najia. 4 markah juga. Bagus, Najia. Azma. Baik. Bagus, 4 markah. Untuk Nur Azma, terbaik. Danisha. Baik. Bagus, 4 markah. Nazira. Bagus. Tak siap lagi. Arif Hakim. Arif Hakim. Baik. Bagus. Cikgu suka. Arif Hakim. Kamu punya ayat tu cikgu suka. Terbaik.
Okey, Nurul Hidayah. Bagus. Bagus. 4 markah. Nurul Hidayah, bagus. Okey, Nazira, dia hantar balik. Okey, baik, bagus Nazira, 4 markah. Syafinas. Okey. Baik, bagus. 4 markah. Menjaga isu pentadbiran. Baik, bagus untuk Syafinas, 4 markah. Baik. Okey. So, di sini sebenarnya, okey, kalau kamu lihat kenapa sebenarnya cikgu suka untuk memberikan kamu soalan dan juga kamu perlu bina ayat jawapan ini, sebenarnya apabila kamu membina ayat jawapan kamu dan dengan ayat yang betul, dengan fakta yang betul sebenarnya kan, dan bila cikgu bagi markah saja, oh, bagus, contohnya, bagus Anusha 4 markah, bagus Nur Azman 4 markah. Apa yang kamu rasa? Kamu akan rasa lebih confident kan? Kamu akan rasa macam, oh, aku boleh buat lah. So, selepas ini kalau kamu diberi soalan, boleh buat lah. Keyakinan akan bertambah tak? Yakin tak? Semakin yakin tak untuk kamu jawab kan? Ya, lebih confident. Kamu akan rasa, oh macam ni caranya, aku dah tahu dah. Sekarang ni aku dah tahu. So, itu caranya bagaimana cikgu melatih kamu untuk lebih confident. Sebab kau orang ni memang kurang latihan kertas 2. Kalau sejarah ni korang buat kertas 1 je. Sebab apa? Malas lah nak buat kertas 2 cikgu. Kan? Kan? Kan korang. Okay. Ya, sebab kertas 1 best. Tanda. Kemudian, oh dapat jawapan. Oh, syok ah. Oh, tak ada. Okay. So, kertas 1 memang syok. Masalahnya kertas 2 tu macam mana? Ah, yelah, kertas 2 lepas tu tak pasti betul ke tak kan? Itu penting. Baik, tak apa. So, daripada hari ini sampai ke hari Isnin ini, okay. Baik, kejap lagi. Kejap lagi kan? Kejap lagi lah kot. Kejap lagi cikgu akan berikan kertas 1. Kertas 1, set kertas 1 dalam Google Form. Korang kena jawab juga. Ini mungkin set daripada negeri lain. Cikgu akan berikan. So, korang jawab. Hari Isnin nanti kita akan semak jawapan kamu. Ingat cikgu nak korang buat set soalan kertas 1 ni sampai korang dapat 32 ke atas. 32 Kalau korang tak dapat 32, korang buat balik. Boleh? Boleh Boleh cikgu. Cikgu bagi set dalam bentuk Google Form. Korang jawab soalan itu. Kalau tak dapat, kalau kurang daripada 32, korang buat balik. Cikgu nak korang buat sampai dapat 32. So, yeah. Okay. So, itu cara dia. Kemudian, untuk kertas 2, okay, kita akan sambung lagi. Kertas yang sama, kita akan sambung lagi pada hari Isnin. Selepas kita bincang kertas 1, kita akan buat lagi sambung kertas 2. Jawab balik terus dapat 40 cikgu. Tak kisah. Yang penting kau dapatkan. Dapatkan setinggi-tingginya. Tak apa. Yang penting cikgu nak 32 ke atas. Yakin ke Nurul Hidayah? Sebab ada je yang kali kedua kan. Mula-mula yang kali pertama 25. Kali kedua dapat 30. Kali ketiga baru dapat 32. Ada. Okay. Okay. Jadi, cikgu nak korang buat, okay, jawab dan make sure dapat 32 dan ke atas. The best part is, kalau 32 ke atas tu first time. First time tu dapat terus 32 ataupun 35, 36. Itu lagi best. Okay, usahakan Okay, jadi, okay.